Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain binti Hamdan. Nombor matrik saya adalah 000-424-12-0146-001. Dan saya adalah pelajar daripada Pusat Pembelajaran OUM Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini saya akan buat video berdasarkan subjek integrasi dan anti rasuah yang berkenaan dengan rasuah. Dan dalam video ini juga saya akan menyatakan tentang bagaimana rasuah menyumbang kemiskinan dan kesan rasuah terhadap kehidupan individu ataupun masyarakat tertentu, dan juga bagaimana untuk menolak rasuah dan memperjuangkan keadilan. Okey. Yang pertama adalah apa itu rasuah? Rasuah adalah tindakan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan faedah peribadi yang tidak sah. Ia berlaku apabila seseorang itu memberi ataupun menerima suapan seperti hadiah atau manfaat lain sebagai balasan untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang ataupun melanggar etika lah. So, rasuah ni boleh terjadi dalam pelbagai sektor seperti awam, swasta ataupun politik yang merosakkan integriti serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan kerajaan. Ia juga boleh menjejaskan ekonomi, menyebabkan ketidaksamarataan sosial dan menghalang pembangunan. Oleh itu, rasuah adalah satu jenayah yang perlu dibanteras bagi memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam sesebuah negara. Seterusnya adalah kesan rasuah kepada negara. Rasuah mampu untuk melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi dan menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Selain itu, rasuah juga melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan sesuatu kerja. Seterusnya adalah bagaimana rasuah boleh menyumbang kepada kemiskinan. Yang pertama adalah penyalahan guna dana, iaitu wang yang sepatutnya untuk pembangunan masyarakat diselewengkan. Hal ini mengurangkan peluang kemajuan lah. Yang kedua adalah ketidakadilan ekonomi. Rasuah memberi peluang hanya kepada golongan tertentu dan meningkatkan jurang kaya dan miskin. Yang ketiga adalah kurang kecekapan, iaitu proses yang tidak efisien, mengurangkan peluang pekerjaan dan merosakkan kualiti perkhidmatan. Yang keempat adalah kurang pelaburan asing. Rasuah menakutkan pelabur dan menghalang pertumbuhan ekonomi serta peluang pekerjaan. Yang kelima adalah halang pembangunan sosial. Rasuah menghalang akses kepada pendidikan dan kesihatan untuk golongan miskin. Yang terakhir sekali adalah tambah beban kepada masyarakat miskin. Contohnya, golongan miskin terpaksa membayar lebih untuk mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya percuma ataupun murah. Seterusnya adalah faktor rasuah di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah kurang pendidikan moral dan etika. Kurangnya pemahaman mengenai nilai etika dan moral menyebabkan individu lebih cenderung untuk menerima rasuah sebagai cara menyelesaikan masalah ataupun mencapai tujuan. Yang seterusnya adalah gaji dan kemudahan tidak mencukupi. Keadaan ekonomi yang tidak stabil ataupun gaji yang rendah menyebabkan setengah individu berasa terdesak untuk mencari cara tambahan bagi menyara kehidupan mereka. Yang ketiga adalah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap pembuatan rasuah membolehkan individu terus melakukan rasuah tanpa rasa takut akan dikenakan hukuman. Seterusnya adalah budaya dan tradisi. Dalam beberapa masyarakat, rasuah dianggap sebagai sebahagian daripada budaya atau cara biasa untuk mendapatkan kemudahan atau keistimewaan. Dan yang terakhir sekali adalah pengaruh persekitaran dan sosial. Tekanan daripada keluarga, rakan ataupun pihak tertentu yang mengamalkan rasuah dapat mempengaruhi seseorang untuk turut terlibat dalam perbuatan tersebut. Seterusnya adalah cara mengatasi rasuah di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah dengan pendidikan dan kesedaran awam, iaitu memberi pendidikan yang mencukupi mengenai kesan buruk rasuah terhadap ekonomi, masyarakat dan negara. Program kesedaran ini boleh dijalankan di sekolah, di universiti dan melalui media sosial untuk memupuk nilai integriti dan kejujuran. Yang seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang yang tegas, iaitu melaksanakan undang-undang dengan lebih ketat dan memastikan pesalah rasuah dikenakan hukuman yang setimpal. Penguatkuasaan yang tegas akan memberikan amaran jelas kepada masyarakat bahawa rasuah tidak akan ditoleransikan.
Yang ketiga adalah mewujudkan ketulusan dalam pemerintahan, seperti meningkatkan ketulusan dalam urusan kerajaan dan perniagaan dan dengan mengadakan sistem yang memudahkan orang ramai memantau keputusan dan perbelanjaan kerajaan. Ini termasuk dengan penggunaan teknologi seperti sistem e-pentadbiran yang lebih terbuka. Dan yang akhir sekali adalah mewujudkan sistem pemantauan yang lebih berkesan, seperti membentuk badan bebas yang bertanggungjawab untuk memantau dan menyiasat kes rasuah. Kesimpulannya adalah rasuah bukan sahaja merosakkan integriti individu, tetapi ia juga mengancam masa depan negara dan kehidupan rakyat. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menolak rasuah dan memperjuangkan keadilan sosial. Marilah kita bersama-sama membina masyarakat yang lebih adil, telus dan berintegriti, di mana peluang untuk maju tidak terhalang oleh amalan rasuah. Kejayaan dalam memerangi rasuah adalah kejayaan kita semua. Teruskan berjuang untuk masa depan yang lebih baik dan generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.